Jadi saya nak sebut contoh tadi tu kan, saya kata makcik tujuan kita bernikah, Allah temukan kita untuk cari redha Allah. Apabila makcik puan diuji suami yang pemalas 20 tahun, insya-Allah kalau makcik redha, kalau puan redha dengan ujian yang datang daripada suami, puan akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu bapa diuji daripada anak, lalu redha dengan ujian yang Allah berikan, maka itulah yang akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Rupanya baru kita faham rumah tangga adalah untuk kita cari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka redha Allah ini akan teruji bukan ketika dapat benda yang seronok ataupun nikmat, tetapi apabila datangnya ujian demi ujian, lalu kita redha kepada ujian Allah, maka kita berhak mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi saya nak sebutkan tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yarda biqada'i wa yasbir ala bala'i falyaltamis raba siwaya." Yang bermaksud, sesiapa yang tidak redha dengan ketetapanku dan tidak sabar di atas cubaanku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Riwayat At-Tabrani. Allahu akbar. Sebab apa? Kita kadang-kadang memilih-milih pemberian Allah. Kalau boleh kita nak yang seronok-seronok sahaja. Kita tak nak yang kurang nikmat. Kita nak yang nikmat sahaja. Jadi Allah kata, sekiranya kamu tidak redha tentang ketetapanku, kamu tidak redha akan pemberian, akan ujianku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Allahu akbar. Kerana yang memberi nikmat dan memberi ujian adalah daripada Tuhan yang sama. Maka sekiranya kita tidak mampu untuk menerima ujian Allah, kita tidak mahu, kita marah dengan ujian Allah, kita takut Allah juga marah kepada kita. Di sana Imam Ibnu Athaillah berkata, redha adalah pandangan hati terhadap pilihan Allah yang kekal untuk hambanya, iaitu menjauhkan diri daripada marah ke atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Para muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita hayati satu firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27 ke 30 sehingga 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, mudah-mudahan para muslimin muslimat sekalian, kitalah yang akan diseru dengan panggilan ini. Kita semua yang berada di sini, ibu bapa kita, adik-beradik kita, sahabat-sahabat kita, kita akan diseru di hari kiamat kelak, di padang mahsyar kelak, ataupun saat kita mati kelak dengan seruan seumpama ini, iaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ataupun masuklah ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah wahai hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Allahu akbar. Masya Allah. Inilah panggilan atau perseruan yang menjadi cita-cita kita semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang Allah kurniakan kepada kita, rupanya Allah nak berikan redha-Nya kepada kita, tetapi melalui jalan-jalan yang Allah kehendaki, bukan melalui jalan yang kita impikan. Ada satu kisah, satu ketika Nabi Musa alaihissalam diperlihatkan oleh Allah, ada seorang lelaki yang soleh meninggal dunia ataupun mati dalam keadaan terseksa. Nabi Musa alaihissalam diberi gelaran sebagai apa? Musa kalamullah, iaitu sentiasa selalu berbicara dengan Allah, banyak kali berbicara dengan Allah. Satu ketika ada seorang lelaki mati dalam keadaan terseksa, iaitu diserang oleh binatang yang buas, lalu perut dirobek-robek. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa orang baik-baik, kenapa orang soleh selalu diuji berat-berat? Kenapa ujiannya sangat berat? Kenapa mati dalam keadaan terseksa begitu? Lalu Allah menjawab kepada Nabi Musa alaihissalam, innahu sa'alani darajah walam yabluha bi'amalih. Allahu akbar. Allah menjawab, sesungguhnya dia meminta aku satu darjat kedudukan,
tetapi amal solehnya tidak menyampaikannya kepada kedudukan yang dia minta. Lalu aku berikan dia ujian, maka daripada ujian tersebut menyampaikan kepada darjat yang dia minta. Kita minta apa daripada Allah? Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, berikanlah aku di kalangan ahli syurga itu darjat yang paling tinggi. Apabila Allah melihat kita solat sangat kurang, sedekah sangat kurang, bangun malam pun kurang, bangun malam pun hujung-hujung malam sahaja, zikir pun kurang dan sebagainya, tetapi kerana kita minta dengan Allah menjadi ahli syurga, lalu Allah benar-benar mau berikan kita syurga, Allah lihat amal soleh kita sangat kurang, lalu Allah akan berikan ujian demi ujian. Sebab itu kadang-kadang tanya pada diri kita, kita nak masuk syurga Allah melalui amal soleh ataupun melalui jalan ujian? Siapa yang tak kuat untuk melalui jalan ujian, perbanyakkanlah amal soleh. Kalau kita tak kuat amal soleh, Allah tetap nak menjawab doa kita, nak makbulkan doa kita, maka ujian demi ujian yang kita akan tempuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada satu kisah di sana, kisah Luqman. Luqman ni adalah seorang penjaga kebun. Seorang penjaga kebun, ini dalam kisah dalam kitab akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luqman ni dikatakan hamba penjaga kebun. Suatu hari tuan kebun, pemilik kebun, dia minta Luqman bawakan sebiji buah. Lalu bila dibawakan sebiji buah, tuan kebun yang baik hati, tuan kebun ni memang baik hati, majikan yang baik dan bertanggungjawab, dia belah buah, lepas tu dia bagi Luqman tu makan. Luqman pun makan, senyum saja. Makan dengan sedap, nampak sedap, makan dengan senyum. Tinggal irisan yang terakhir, majikan ni, tuan kebun ni nampak macam sedap je buah ni. Lalu tuan kebun minta untuk makan sama, untuk rasa. Bila tuan kebun rasa, tuan kebun terus berubah muka. Tuan kebun kata, kenapa Luqman kamu makan dengan wajah yang manis sedangkan buah ini masam? Lalu apa jawapan Luqman? Wahai Tuan sangat baik dengan saya. Tuan jaga kebajikan saya. Sekali-sekala saya diuji dengan buah yang masam, takkan saya nak tunjuk wajah yang masam kepada Tuan. Allahu Akbar. Cerita ini beri reflect, analoginya kepada kita kadang-kadang pada ujian Allah, pada nikmat Allah memang senyum, seronok senyum. Tetapi apabila Allah beri ujian sekali-sekala je, puan-puan sekalian, bukan hari-hari diuji, bukan pagi sampai malam diuji. Allahu Akbar. Sekali-sekala diuji. Kenapa kita seolahnya kadang masam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merungut kepada ujian Allah. Memang bila diuji kita sakit, itu normal. Tetapi cepat-cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang-ulang banyak kali surah Al-Ghafir ayat 44. Surah Ghafir ayat 44. Ini di antara khulasah lah ataupun kesimpulan kuliah kita pada malam ini. Saya tak mampu nak cerita tentang kehebatan ayat ini. Ayat firman Allah semua hebat belaka. Tetapi pengalaman saya sendiri dan pengalaman orang yang datang bercerita kepada saya, pakcik, makcik, orang yang begitu, orang begini, kalau saya pergi ceramah, ramai yang datang cerita satu persatu. Ustazah, masalah yang saya tanggung 3 tahun, 3 bulan, bertahun-tahun, saya beramal dengan ayat ni, subhanallah, Allah selesaikan dalam tempoh yang singkat. Ada seorang makcik jumpa saya, Ustazah, telinga saya sakit berdengung, dah jumpa doktor macam-macam. Alhamdulillah, lebih kurang seminggu beramal, yakin betul dengan ayat ni, Allah bagi sembuh. Seorang pakcik jumpa saya menangis-nangis, orang tua umur 60 lebih. Ustazah menangis-nangis, saya kata, kenapa pakcik? Ustazah, tolonglah sebarkan ayat tersebut. Pakcik alami masalah sekian-sekian, alhamdulillah 3 minggu masalah selesai. Ustazah, pakcik kerja jadi driver, bawa driver lah, bawa van ke macam tu lah. Pakcik tak reti sangat tengok waste, pakcik selalu sesat. Nak pergi situ, gini-gini, orang tua kerja driver lori ke apa, wallahualam, selalu sesat. Tetapi pakcik hari-hari pagi-pagi pakcik akan baca doa tu, wa ufawwidu amri ilallah, daku menyerahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hambanya. Setiap kali pakcik sekarang ni sesat je Ustazah, wallahualam, entah datang daripada, ada je orang datang tunjuk jalan. Pakcik berhenti tepi jalan, adalah motor, pakcik nak pergi mana, nak pergi sini, amai saya tunjuk, pakcik ikut je.
Segala urusan hidup pakcik hari demi hari dipermudahkan Allah. Rupanya hidup pakcik selama ni susah sebab pakcik kurang bergantung kepada Allah. Pakcik rasa pakcik boleh uruskan hidup pakcik sendiri, lalu Allah membiarkan hidup pakcik. Kita sangat terhad sebenarnya. Saya pernah ceramah di Petronas Terengganu. Ada seorang hamba Allah lelaki datang. Ustazah, saya nak juga cerita pada Ustazah. Saya dah hampir letak jawatan berhenti kerja. Sebab apa? Saya ada penyakit tekanan mental, iaitu anxiety, depression. Saya nak tinggalkan keluarga saya, anak isteri saya semua saya nak tinggalkan. Saya tak boleh jumpa manusia, saya tak boleh jumpa orang, saya hilang keyakinan diri, ketakutan yang melampau. Saya rasa saya nak menyendiri. Saya dah pergi jumpa pakar sakit jiwa. Saya jumpa ustaz itu, ustaz ni, saya makan ubat untuk tekanan mental dan sebagainya. Walaupun orang kata anxiety ataupun depression bukan tidak terlibat tentang iman. Ini hari ni orang kata tak terlibat dengan keimanan. Ia adalah semata-mata penyakit jiwa. Perasa atau tidak, pernyataan ini cuba memisahkan. Pisahkan daripada roh ataupun rohani. Masya Allah. Yang cik ni cakap, Ustazah, Alhamdulillah. Saya hari tu Allah izinkan dengar ceramah Ustazah tentang ayat surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Saya ulang-ulang ayat tersebut. Sebelum itu ada orang kata, ulang istighfar 1000 kali. Saya istighfar Ustazah, saya selawat dan sebagainya. Tapi kenapa tak beri kesan, baru saya faham. Sebab saya selawat, saya istighfar tanpa saya yakin betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila saya ulang-ulang ayat tu, dan Ustazah pesan supaya baca dengan maksud, dan baca bukan jumlah yang banyak, yang penting serah bulat-bulat kepada Allah. Bila saya baca wa ufawwidu amri ilallah, daku menyerahkan urusanku, kesakitanku, masalahku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hambanya. Bila saya ulang-ulang Ustazah, masuk ke dalam hati saya. Doktor pakar sakit jiwa, dia cuba rawat saya, tapi dia tak tahu bagaimana sakitnya saya. Saya terangkan, dia memang faham, tetapi dia tak boleh rasa apa saya rasa. Isi saya menangis tengok saya sakit, tetapi isi saya tak faham bagaimana saya sakit. Tak tahu nak cerita bagaimana perasaan saya. Tapi bila saya sebut innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hambanya, ketika itu saya boleh rasakan Allah sangat memahami saya.